sekelilingku terdengar nan sayu bintang seribu membujuk rayu karena merindu lagu yang dulu. Di waktu malam bulan purnama angin laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan pondok. Baiklah, apakah itu sistem pendidikan pondok? Mari kita mengenali dengan lebih lanjut terlebih dahulu. Baiklah, definisi pondok mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah menunjuk kepada rumah untuk merendahkan diri apabila bercakap dengan orang, atau madrasah dan asrama tempat mengaji, iaitu untuk belajar agama. Selain itu, menurut tokoh iaitu Sabri Haji Said bertahun 1993, pengajian pondok merupakan satu pendidikan mengikut cara tradisional dalam memainkan peranan penting untuk memperkenalkan, menyebarkan, mengembangkan dan meluaskan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak bangsa. Baiklah, selesai untuk definisi dan pengenalan berkaitan dengan pondok. Seterusnya saya akan masuk ke latar belakang ke alam Melayu pada abad ke-14. Penemuan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303 Masihi yang dijumpai di Kuala Barang, Terengganu menjadi bukti kedatangan awal agama Islam di tanah ini. Yang kedua, pendidikan pondok semakin pesat pada abad ke-18 yang dipelopori oleh golongan ulama dari Patani. Antaranya ialah Nikon Si Tamraj, Terang Krabi, Pangah, Turat Tani dan banyak lagi. Contoh pondok-pondok yang telah berjaya dinaikkan dan didirikan oleh mereka ialah Pondok Tok Guru Haji Nur ataupun Ayah Nur Pondok. Yang kedua ialah Tok Guru Haji Leh ataupun Haji Saleh. Dan yang ketiga ialah Pondok Tok Guru Haji Samad, iaitu Haji Abdul Al-Samad. Baiklah. Seterusnya saya akan terangkan tentang sistem pentadbiran bagi sistem pendidikan pondok. Sistemnya akan diadakan di sebuah perkampungan yang berpusatkan masjid, surau atau madrasah sebagai sekolah ataupun tempat beribadat mereka. Dan tempat pengajian yang dikelilingi oleh rumah-rumah kecil yang dipanggil pondok sebagai tempat kediaman santri. Kemudian, lokasi pondok kebiasaannya berada di tempat pedalaman ataupun desa. Pada zaman dahulu, pondok dibuat di kawasan penanaman padi. Kerana pada zaman dahulu, orang Melayu sering bercucuk tanam. Maka dengan membina pondok di kawasan yang berdekatan dengan tempat penanaman padi, orang Melayu mudah untuk hadir ke pondok. Kemudian, citerasa Tuan Guru itu memainkan peranan bagaimana beliau ingin mentadbir dan cara menyampaikan ilmu. Kemudian, bagi sistem pendidikan pondok, mereka tidak mempunyai kelas. Sebaliknya, mereka kebiasaannya belajar dalam bentuk halakah bersama Tuan Guru. Bagi sistem pengajian yang digunakan ialah kaedah pengajaran secara penyampaian oleh guru. Apabila mereka duduk bersama-sama dalam satu halakah, mengikut halakah masing-masing, akan ada Tuan Guru yang menjadi tenaga pengajar. Dan Tuan Guru itu akan menyampaikan ilmu kepada ahli-ahli halakah mereka. Seterusnya, sistem pondok tidak menggunakan sukatan pelajaran yang tetap. Sebagaimana yang kita tahu, sistem pondok adalah sistem pendidikan yang terawal, antara yang terawal di tanah Melayu ini. Jadi, pada ketika itu masih belum ada format ataupun aturan tetap bagaimana mereka untuk menyampaikan sukatan pelajaran kepada pelajar. Maka mereka tidak mempunyai sukatan yang tetap, dan sebaliknya mereka menggunakan kitab-kitab tertentu mengikut mata pelajaran yang diajar. Boleh kita lihat pada gambar di sebelah ini. Gambar ini menunjukkan contoh
pada zaman dulu bagaimana pelajar-pelajar pondok yang belajar di pondok. Okey, baiklah. Seterusnya saya teruskan dengan kaedah pembelajaran. Baiklah. Di pondok tradisional terusan Limbat Pasir Tumbuh, iaitu Madrasah Adiniyah Pasir Tumbuh. Sukatan pembelajaran mereka seperti yang saya terangkan tadi tidaklah tersusun. Dan antara subjek ataupun mata pelajaran yang diajar di pondok adalah seperti tauhid, tafsir, nahwu saraf, fiqh dan sebagainya. Kemudian mereka juga belajar doa-doa berkaitan dengan kehidupan seharian, dan juga tidak terlepas mereka akan belajar mengenai kaedah menulis dan menguasai jawi serta bahasa Arab. Pelajar pondok juga mereka kebiasaannya akan menjalankan aktiviti berqasidah dan bernasyid. Untuk jadual pembelajaran mereka pula, kebiasaannya mereka akan memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran setelah selesai solat fardu. Kemudian mereka akan mengadakan kelas mengikut halakah ilmu masing-masing. Pelajar juga bebas bagi memilih halakah. Mereka tidak mempunyai ketetapan. Sama ada sebagai contoh, pelajar yang berusia 12 tahun tidak semestinya perlu berada dalam satu halakah dengan pelajar seusianya. Namun pelajar tersebut bebas untuk memilih sekiranya dia hendak berada dalam halakah bersama orang yang umurnya lebih tua. Itu saja tentang sistem pendidikan pondok. Ini adalah salah satu contoh aktivitinya, iaitu tarian Bharatanatyam. Ini adalah situasi PDP bagi sekolah Tamil. Vanikam Dini, Vanikam. Vanikam Dini, Vanikam. Agak boring agak dia spelling bee. Kadang-kadang Vatu. Wawat. Watu. Watu tu. Watu. Okey. Boleh mati bernyala ni gane hote bernyala ni gane. Đại chị hào. Đại chị hào ma. Đại chị hào. Tao xem bữa. Oh, bây giờ là y. Y. Sang. I. Okey, hari ni kita akan belajar Huruf vokal. Yeay. Apa tu? Macam ni kita nak ajar huruf vokal. Okey, ni A. I. I. O. U. Oh. A, E, I, O, U. U, I, O. U, E, I, O, E, I. Sistem pendidikan vernakular. Ting. Okey. Jadi ini adalah sejarah sistem pendidikan vernakular. Jadi saya akan mulakan dengan sejarahnya terlebih dahulu. Okey, sistem pendidikan vernakular merupakan salah satu pelaksanaan pelajaran formal yang bercorak Western type education oleh kolonial British. Jadi kolonial British di tanah-tanah Melayu ini, di tanah-tanah negeri Melayu ini telah membawa kepada pengenalan ataupun telah membawa kepada terhasilnya sistem pendidikan vernakular. Jadi, sistem pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dan ditentukan oleh kolonial British ini sangatlah menarik ya. Jadi, British telah menentukan kurikulum yang patut diajar di sekolah-sekolah, yang mana sekolah-sekolah ini dikawal dan diselia oleh bawah kerajaan kolonial British. Jadi terdapat sekolah vernakular, 3 sekolah vernakular maksud saya, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi saya akan mulakan dengan sekolah Melayu dulu. Sekolah Melayu ini telah menggunakan beberapa subjek yang dirasakan sesuai untuk keperluan kehidupan orang-orang Melayu. Contohnya, pada ketika itu orang Melayu ini
aktif dalam kegiatan penanaman, iaitu penanaman padi, penghasilan biji timah dan lain-lain. Jadi British merasakan bahawa amat penting untuk mengadakan subjek sebegitu kepada orang-orang Melayu. Akhirnya ini bagi membolehkan orang Melayu kembali ke kampung-kampung dan menjalani kehidupan sebagai petani ataupun pekebun kecil setelah belajar dengan subjek itu. Okey, jadi penggunaan kurikulum ini difikirkan sesuai akan menentukan hala tuju dinasti baru di tanah-tanah Melayu kita. Seterusnya, untuk memahami secara lebih terperinci dan lebih lanjut, saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan vernakular di tanah Melayu. Pada peringkat awal sistem persekolahan ini di tanah Melayu, aspek kurikulum yang dapat dilihat hanyalah kurikulum Melayu dan juga sekolah-sekolah Inggeris. Maknanya yang kita dapat fokuskan pada masa itu adalah sekolah di tanah Melayu dan juga sekolah Inggeris. Jadi pada peringkat awal penubuhan sekolah ini, hanya sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak terdapat dalam kurikulum yang khusus, yang mana digunakan di sekolah ini yang mana digunakan di sekolah-sekolah tersebut. Permulaan sistem pengenalan skala formal ini hanya terdapat di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi hanya terdapat pada ketika itu hanya 4 buah negeri pada ketika itu tidak mempunyai sekolah Cina dan Tamil. Jadi konsep kurikulum yang digunakan di kedua-dua sekolah tersebut telah merujuk kepada penerusan budaya terhadap apa yang ada di negara Cina dan juga negara India. Jadi kegiatan yang dilakukan di negara Cina dan India itu diterapkan dalam sistem pendidikan sekolah Tamil dan Cina. Jadi kita akan terus kepada sistem pendidikan di sekolah Melayu. Pada ketika itu, sekolah Melayu ini ditubuhkan oleh Gabena Blundell di negeri-negeri Selat. Yang mana pada awalnya sekolah itu, sekolah Melayu ini tidak mendapat sambutan yang hangatlah daripada kalangan masyarakat Melayu ini. M. Skyman ini mengubah kepada pembelajaran sekular di waktu pagi, dan pada waktu petang kita mendapati pengajaran Al-Quran dan juga hadis bagi masyarakat Melayu. Jadi kerajaan British membiayai guru bahasa Melayu, ibu bapa dan juga guru agama bagi meneruskan pendidikan di tanah Melayu ini. Jadi langkah-langkah galakan kehadiran ialah, jadi terdapat denda yang berjumlah wang bagi pelajar masyarakat Melayu jika tidak hadir ke sekolah-sekolah ini. Dan terdapat juga ganjaran untuk kehadiran yang banyak di sekolah-sekolah. Jadi terdapat juga cabaran masyarakat Melayu, Cina dan Tamil ketika terwujudnya pendidikan vernakular ini. Contohnya, hanya peluang terhad di desa bagi pelajar-pelajar Melayu, Cina dan India ini untuk bersekolah, untuk menghadiri ke sekolah, kerana pada ketika itu tidak mempunyai banyak jumlah sekolah yang wujud di kawasan-kawasan mereka. Dan juga pada ketika itu kita kekurangan guru pelatih yang profesional untuk menjadi mendorong kepada murid-murid ini untuk belajar. Jadi terdapat juga penambahbaikan yang berlaku ketika kita memahami, ketika mengetahui cabarannya. Jadi terdapat pengenalan mata pelajaran pertanian dan anyaman bagi masyarakat-masyarakat Melayu. Dan jawatan nazir sekolah Melayu diperkenalkan pada ketika itu. Jadi kita akan terus kepada sistem pendidikan vernakular bagi sekolah Cina. Jadi bagi sekolah Cina ini, ia amat menarik perhatian saya kerana masyarakat Cina pada ketika itu membina sekolah ini dengan usaha sendiri tanpa bantuan golongan British. Sekolah Cina ini mengikut corak sekolah
di negara China itu tersendiri. Maknanya skop pengajaran mereka mengikut sekolah China itu. Dia pada tahun 1913, sekolah menengah Cina pertama ditubuhkan pada ketika itu. Dan pada tahun 1908, sekolah perempuan Cina pun pertama pula terbuka pada ketika itu. Dan selepas revolusi 1911, pengaruh politik Cina semakin meningkat dan semakin banyaklah sekolah-sekolah dibuka pada ketika itu. Dan apakah tindakan kerajaan British? Pihak British membuka pendaftaran sekolah dan menanggung pembiayaan sekolah Cina pada ketika itu. Dan kuasa tutup sekolah yang tidak patuh serta pihak British mengharamkan aktiviti Kuomintang, iaitu bantuan keuangan untuk sekolah bukan Mandarin. Jadi kita akan meneruskan kepada sekolah Tamil. Sekolah Tamil ini terbina atas fokus pada bahasa Tamil, yang mana sekolah ini berkembang di ladang-ladang. Terdapat juga cabaran yang menarik apabila pembukaan sekolah Tamil ini, iaitu bangunan yang lapuk, guru yang tidak terlatih dan profesional, dan tiada sukatan pelajaran yang tetap. Dan buku dari India sangatlah sedikit dan semakin berkurangan pada ketika itu. Dan pada tahun 1902, pelantikan penolong Nazir sekolah Tamil yang pertama berlaku. Dan pada ketika itu, sekolah Tamil ini menghadapi masalah keciciran yang tinggi, iaitu keciciran dari segi akademik dan juga kurikulum. Pada tahun 1923, Kod Buruh wajibkan ladang sediakan sekolah. Okey, itu sahaja daripada saya dan terima kasih. Buku sorry tu buku apa? Ini buku laporan jawatan kuasa kabinet 1979. Oh, kebetulan saya pun tadi tengah cari buku yang sama juga, iaitu Sistem Pendidikan Serba Kemerdekaan. Buku saya ialah buku Laporan Rahman Talib. Menarik. Ha. Jadi kita berdua cari buku yang sama. Ya. Iaitu Sistem Pendidikan Lepas Kemerdekaan. Awak tahu tak apa itu Laporan Rahman Talib? tak tahulah. Sini saya bagi tahu. Laporan Rahman Talib itu ialah Laporan Rahman Talib ialah perkembangan daripada sistem pendidikan di negara kita selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, Laporan Rahman Talib 1960 atau lebih dikenali sebagai Penyata Rahman Talib bertujuan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan laporan razak, iaitu pada tahun 1996, dan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan di Malaysia lebih bersifat nasional dan juga untuk memupuk perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum. Okey, ketika laporan Rahman Talib ini sedang giat diusahakan, Malaysia ataupun pada ketika itu dikenali sebagai Tanah Melayu sedang melalui masa transisi menuju kemerdekaan dan pembangunan sebagai sebuah negara bangsa. Okey, pendidikan memainkan peranan penting dalam membina identiti nasional. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 4 cadangan utama yang ada dalam Laporan Rahman Talib 1960. Yang pertama ialah pendidikan percuma, di mana dalam laporan ini mengansyurkan agar pendidikan di peringkat rendah maupun menengah diberikan secara percuma kepada semua rakyat Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan juga adil. Yang kedua, bahasa kebangsaan, di mana di setiap sekolah berlakunya penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu ini juga dijadikan
sebagai bahasa yang wajib lulus dalam peperiksaan awam seperti Sijil Rendah Pelajaran ataupun SRP dan juga Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dan juga bagi bahasa kebangsaan, bahasa ini dapat mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan serta alat utama dalam komunikasi di seluruh negara kita. Cadangan yang ketiga ialah sekolah aliran kebangsaan. Sekolah aliran kebangsaan adalah pembentukan sekolah aliran di mana sekolah-sekolah yang berbeza seperti aliran Melayu, Cina maupun Tamil dapat diselaraskan di bawah satu sistem pendidikan yang sama. Ini diharapkan dapat menyatukan pelajar dari pelbagai kaum di bawah sistem yang sama sekaligus memupuk semangat kebangsaan dan perpaduan antara mereka. Kemudian yang terakhir sekali ialah pendidikan agama. Pendidikan agama dicadangkan dalam laporan Rahman Talib berkaitan dengan kepentingan untuk pelajar-pelajar Muslim di sekolah selari dengan pengajaran agama lain di sekolah-sekolah tertentu. Pendidikan agama ini dititik beratkan kerana ianya memberikan keperluan masyarakat di Malaysia sebagaimana yang kita tahu, kerana agama ini untuk agama Islam merupakan agama rasmi di negara kita. Kemudian saya akan teruskan dengan apakah impak-impak laporan Rahman Talib 1960 ini. Ada 3 impak yang akan saya terangkan. Yang pertama ialah berlakunya pengukuhan sistem pendidikan nasional. Cadangan dalam laporan ini telah banyak membentuk dasar-dasar pendidikan di Malaysia hingga ke hari ini. Contohnya seperti bahasa pengantar utama dan juga pendidikan secara percuma. Kemudian impak yang kedua ialah impak dari segi berlakunya perpaduan kaum di negara ini melalui usaha untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu dan mengintegrasikan sistem sekolah. Laporan Rahman Talib berperanan dalam usaha meningkatkan perpaduan di negara kita. Dan yang terakhir, berlakunya pembentukan Akta Pendidikan 1961. Sebahagian besar cadangan dalam laporan Rahman Talib ini telah pun dimasukkan ke dalam Akta Pendidikan 1961 yang menjadi asas kepada struktur dan dasar pendidikan Malaysia. Itu sahaja tentang laporan Rahman Talib. Sekian, terima kasih. Oh, sekarang saya dah faham atas penerangan jelas sebentar tadi. Tapi saya tidak mengetahui apakah itu laporan jawatan kuasa kabinet. Bolehkah awak terangkan kepada saya? Oh, ini mudah saja. Laporan jawatan kuasa kabinet adalah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 merupakan juga dipanggil laporan Mahathir kerana Mahathir, Tun Dr. Mahathir lah yang menjadi pengerusi dalam jawatan kuasa ini. Hal ini kerana pada waktu itu juga Tun Dr. Mahathir merupakan Menteri Pendidikan Malaysia. Jadi saya akan masuk kepada kandungan dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Dalam laporan ini ada tersebut bahawa bahasa Melayu merupakan sebagai bahasa perpaduan yang dijadikan mata pelajaran yang wajib dalam peperiksaan awam, dan bahasa Inggeris pula sebagai bahasa kedua dikekalkan. Selain itu, penekanan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral amat diketengahkan dalam laporan ini. Sebab itu, terdapat juga penekanan terhadap aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum. Contohnya sukan permainan, unit beruniform dan kelab persatuan. Dan di sini kita mendapati dua hasil dalam laporan Jawatan Kuasa Kabinet, iaitu KBSR dan KBSM. KBSR merupakan kokurikulum baru sekolah rendah yang diperkenalkan pada tahun 1982, dan hal ini ditujukan untuk sekolah rendah. Dan KBSR ini memfokuskan pada penguasaan kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Selain itu, terdapat juga penekanan dan pendekatan terhadap murid yang berpusat. Seterusnya, saya akan lanjut kepada KBSM, iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kurikulum ini diperkenalkan pada tahun 1989 yang merupakan kelanjutan daripada KBSR sebentar tadi.
Dan KPSM ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih holistik dan integrasi. Akhir sekali, KPSM ini juga menekankan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. KBSR. Saya akan menerangkan tentang latar belakangnya. KBSR ini menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi alat perpaduan dalam masyarakat kita. Selain itu, dalam latar belakang ini terdapat juga penguasaan tiga bidang asas, iaitu bidang komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar serta pengembangan diri individu. Di samping itu, terdapat juga pelaksanaan sepenuh kepada murid tahun 1 di semua sekolah bermula pada tahun 2011. Akhir sekali, terdapat juga matlamat pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Dan kemudiannya terdapat juga KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang diperkenalkan. Hal ini dilaksanakan sepenuhnya kepada murid tahun 1 di semua sekolah bermula pada tahun 2011. KBSM. Latar belakangnya ialah KBSM ini bermula dilaksanakan di sekolah mulai tahun 1989 dan ini digubal berdasarkan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. KBSM ini bertujuan melahirkan 3 generasi, iaitu generasi yang berilmu, berkemahiran dan juga bersatu padu. Dan hal ini digantikan dengan KSSM, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah yang bermula pada tahun 2017. Pembaharuan kurikulum yang dilaksanakan ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pada tahun 2013 hingga 2025, yang mana hal ini memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran abad ke-21. Akhir sekali, terdapat juga FPN, iaitu Falsafah Pendidikan Negara, yang mana FPN ini digubal pada tahun 1988 sebagai Falsafah Pendidikan Negara. Dan FPN ini ditukar kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Dan FPN juga menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk lagi pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Mana nak cari maklumat tentang sistem pendidikan kini? Banyak sangat buku. Macam tahu je ni. Tanyalah. Abang, tahu tak tentang perkembangan sistem pendidikan kini? Oh, perkembangan sistem pendidikan kini. Awak nak tahu? Itu mudah saja. Mari ikut saya. Hasif, Alif, adakah anda tahu perkembangan sistem pendidikan Malaysia pada masa kini di negara kita? Saya tak tahu dah, cikgu. Oleh itu, baik sekarang saya ceritakan kepada anda. Sistem pendidikan di Malaysia ini pada masa kini bermula dengan PIPP. Adakah anda tahu PIPP itu apa? Kurang tahu, cikgu. Tidak tahu. PIPP ini merupakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. PIPP terdapat pada 2 fasa, iaitu bermula daripada tahun 2006 hingga 2010 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, iaitu Perdana Menteri pada ketika itu, pada 16 Januari 2007. Seterusnya diteruskan lagi dengan PIPP fasa kedua, iaitu bermula daripada 2013 hingga 2025 yang kita guna pada masa sekarang. PIPP yang fasa 2 ini dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia merupakan dasar kerajaan untuk mentransformasi murid dari prasekolah hingga ke sekolah menengah ataupun di peringkat IPT. Ia juga bermatlamat untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita ini bertaraf global. Ya, untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan dan mempunyai nilai-nilai yang murni.
Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara kita pada peringkat ini. Masya Allah. Yang pertama, akses, iaitu mengakses 100% kepada pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas. Yang kedua, kualiti, memastikan Malaysia berada dalam kedudukan sepertiga teratas dalam penilaian antarabangsa. Sebagai contoh, PISA dan TIMSS. Oh, PISA. Yang ketiga, equity, iaitu mengurangkan jurang pencapaian murid antara lokasi dan status ekonomi, sosioekonomi. Seperti kita tahu, sosioekonomi kita berbeza. Jadi ia merapatkan jurang murid tersebut. Yang keempat, perpaduan. Perpaduan, sebagai kita tahu, negara kita terdiri pada pelbagai kaum. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu kecekapan. Memaksimumkan keberhasilan pelajar bagi setiap ringgit yang dilaburkan. Seterusnya, PIPP pada fasa ini juga terdapat 6 aspirasi murid untuk melahirkan murid yang berpengetahuan, iaitu setiap murid perlu menguasai literasi dan numerasi, kepentingan menguasai sains dan matematik, dan memahami konteks tempatan serantau dan global. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid haruslah mahir dalam berfikir untuk memupuk sikap ingin tahu. Sebagai contoh, murid boleh menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Boleh menyelesaikan. Aspirasi murid yang ketiga ialah untuk melahirkan murid yang ada kemahiran memimpin, iaitu sistem pendidikan negara menyediakan peluang formal dan bukan formal bagi murid untuk melahirkan murid yang ada nilai kepimpinan. Yang keempat, melahirkan murid yang berkemahiran dua bahasa. Bahasa utama kita apa? Bahasa Melayu. Pandai. Dalam kemahiran dua bahasa ni, murid perlu menguasai dua bahasa, iaitu bahasa utama kita, bahasa Melayu, dan juga bahasa Inggeris. Yang kelima, iaitu murid mempunyai etika dan kerohanian. Sistem pendidikan negara kita ini menyediakan murid dengan pengalaman berbentuk nilai-nilai etika. Contohnya nilai-nilai yang baiklah, kebiasaan membuat keputusan, keteguhan prinsip, keberanian moral dan sifat yang penyayang. Dan aspirasi murid yang terakhir sekali, iaitu yang keenam, ialah identiti nasional, iaitu sistem pendidikan negara kita memupuk identiti nasional melalui prinsip rukun negara dan juga semangat patriotik, iaitu semangat cinta akan negara. Cinta akan negara. Ya. Patriotik. Ya. Agak-agak apakah sebelah anjakan dalam PIPP 2013 hingga 2025 ni? 11. Tahu, sebenarnya ada 11. Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Apa tu? Yang kedua, memastikan murid profesion, iaitu profesional dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia berkait dengan 6 aspirasi murid tadi. Oh, betul-betul dua bahasa tadi. Ya. Yang ketiga, untuk melahirkan murid ataupun warga negara Malaysia yang mempunyai etika nilai ataupun penuh dengan penghayatan nilai. Yang keempat, untuk mentransformasikan profesion keguruan sebagai profesional pilihan ataupun profesion pilihan. Seterusnya, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah, iaitu memastikan murid sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Maksima. Ya. Dan seterusnya, mengupayakan JPN, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, dan sekolah menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, iaitu mengikut keperluan murid. Seterusnya, anjakannya memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Sebagai kita tahu,
negara kita ataupun dunia semakin maju, meningkat maju pada sekarang. Jadi penggunaan ICT ni amat penting untuk memastikan sistem pendidikan negara kita ini mengikut peredaran zaman. Seterusnya, mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Dan seterusnya, meningkatkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Sebagai contoh, kat sekolah kita ada PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru. Tak tahu. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan ketulusan accountability awam secara langsung. Jadi itu merupakan PIPP bagi tahun 2013 hingga 2025. Seterusnya, pada zaman kini ada satu dasar yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara kita pada masa sekarang, iaitu Dasar Pendidikan Digital KPM. Wah. Ia dilancarkan oleh Menteri Pendidikan kita. Siapa Menteri Pendidikan kita? Miss Bonsidik. Salah. Salah. Awak? Bukan Miss Musidik. Bonsidik. Fazlina Sidik. Fadlina Sidik, iaitu dilancarkan di Pusat Convention Bangi Avenue pada 28 November 2023. Tujuan Dasar Pendidikan Digital KPM ini dilancarkan untuk menyediakan generasi fasih digital, iaitu menyediakan atau melahirkan murid yang mempunyai kebolehan dalam IT. Ya. Komputer. Seterusnya, untuk meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan yang berkaitan dengan kepimpinan penginterasian teknologi digital dengan pendidikan. Itu merupakan Dasar Pendidikan Digital KPM, iaitu yang pertama ialah untuk ni tujuannya merapatkan jurang digital, iaitu menyelidik dan mengatasi aspek yang menyebabkan berlakunya jurang digital di antara pelajar. Kiranya dia nak memastikan setiap murid itu semua mempunyai kemahiran dalam digital. Sebab sekolah sekarang semua dah pakai digital, kebanyakan sekolah. Okey, seterusnya untuk meningkatkan kemahiran digital dan penggunaan digital, iaitu menerapkan kemahiran asas teknologi digital dan penggunaan digital pada sesi PDP, sesi pengajaran dan pembelajaran. Iaitu sebagai contoh menggunakan komputer, sebagai contoh menggunakan komputer lah di sekolah. Guru pun menggunakan LCD untuk melakukan PDP. Seterusnya, teknologi digital ini sebagai satu konsep pembelajaran yang teradun, iaitu IPT telah mengamalkan pembelajaran teradun dalam bentuk sistem pengurusan dan pembelajaran seperti e-pembelajaran. Kita peringkat IPG pun ada menggunakan e-pembelajaran. Kompetisi digital pendidikan KPM, iaitu saya ambil 3 saja, iaitu menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk pelaksanaan e-pembelajaran yang optimal. Sebagai contoh, penggunaan wifi, gadget yang mencukupi lah kepada pelajar untuk melaksanakan e-pembelajaran ni. Seterusnya, meningkatkan kuantiti penawaran dan kualiti pengenalan khusus secara teratur dan terbuka. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid serta memperkasakan amalan e-pembelajaran dalam kalangan pelajar dan pensyarah. Jadi itulah merupakan Dasar Pendidikan Digital KPM yang telah dilakukan pada zaman sekarang. Adakah anda faham? Kami faham. Yeay. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. Untuk pengetahuan semua, FPK ini dahulu lebih dikenali sebagai falsafah pendidikan negara, iaitu FPN. Ia merupakan tonggak utama dalam sistem pendidikan negara kita di Malaysia. FPK juga merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di Malaysia, iaitu FPK ini bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berikut merupakan contoh falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini mempunyai 10 elemen, iaitu yang pertama, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Yang kedua,
untuk memperkembangkan potensi individu, iaitu pelajar. Yang ketiga, melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Yang keempat, memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kelima, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Seterusnya, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Contohnya nilai-nilai murni. Seterusnya, bagi melahirkan rakyat yang mempunyai sifat tanggungjawab yang tinggi. Yang kesembilan, melahirkan rakyat yang berketerampilan. Dan yang terakhir sekali, elemen FPK ialah untuk melahirkan pelajar yang berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Itu merupakan elemen-elemen FPK. Mari kita lihat pula falsafah pendidikan guru yang Falsafah pendidikan guru ini merupakan satu panduan kepada guru bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia ada perbezaan tapi saling berkait, iaitu falsafah pendidikan guru ini merupakan satu cara untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk membentuk pemikiran guru dan amalan guru pada tahap yang tertinggi. Falsafah pendidikan guru ini diwujudkan bagi menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada matlamat dan pendidikan guru. Berikut merupakan contoh falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru ini terdapat 9 elemen. Yang pertama ialah guru yang berpekerti mulia. Yang kedua, guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Yang ketiga, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Yang keempat, guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Yang kelima, guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Yang keenam, guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Yang ketujuh, guru yang menjamin perkembangan individu. Yang kedelapan, guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Dan yang terakhir sekali, elemen FPG ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Itu merupakan FPK dan FPG. Sekian. Baiklah, setelah pun kita bersama-sama, kita telah pun menelusuri dan memahami tentang perkembangan sistem pendidikan di negara kita, iaitu ketika sebelum merdeka, selepas merdeka dan juga kini. Dan juga kita pun telah membincangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi sekarang adalah di mana saya ingin menerangkan tentang hubung kait perkembangan sistem pendidikan di negara kita yang akan saya khususkan tentang laporan Rahman Talib. Apakah hubung kait laporan Rahman Talib dengan FPK dan FPG? Baiklah, saya akan terangkan dulu. Laporan Rahman Talib ditubuhkan selepas negara kita mengecapi kemerdekaan dengan pengakuan dalam Akta Pendidikan 1961 mengenai cadangan-cadangan yang terkandung dalam laporan Razak. Laporan ini bertindak sebagai satu panduan dalam menyatupadukan semua rakyat Malaysia dan dengan menekankan aspek pendidikan yang adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang pendidikan mereka. Baiklah. Dalam laporan Rahman Talib ada cadangan di mana cadangan itu berjaya dilaksanakan pada masa kini, iaitu berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan wujudnya sistem peperiksaan sekolah yang sama walaupun berbeza mengikut tahap pendidikan. Baiklah. Apakah itu guru progresif? Baiklah, guru progresif ni bertindak sebagai pengantara pada murid-murid dalam mendapatkan ilmu dan merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan satu masyarakat yang mampu untuk memenuhi keperluan negara. Hal ini menjadikan pembelajaran di sekolah tidak tertumpu kepada peperiksaan sahaja, malah meliputi bidang pembelajaran yang berupaya memberikan murid-murid nilai tambah dalam pelbagai kemahiran seperti berpidato. Sebagai contoh, ada murid yang menonjolkan diri dalam pelbagai pertandingan dan mereka ini mempunyai kelebihan yang lebih berbanding dengan murid yang hanya meliputi pembelajaran dalam kelas sahaja. Oleh itu, usaha dalam menyebarkan sifat ingin tahu dalam diri murid perlu ditanam supaya mereka lebih bersemangat
dalam mempelajari perkara yang baru. Jadi, berdasarkan laporan Rahman Talib, elemen berilmu berpengetahuan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dapatlah dikaitkan dengan kandungan laporan ini. Hal ini kerana dalam memastikan negara dapat terus berkembang maju, pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting yang perlu ditekankan dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan seterusnya melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. Okey, masyarakat yang mempunyai ilmu akan berusaha untuk mengembangkan diri mereka ke arah yang positif dan mampu berfikiran jauh untuk mengendalikan masalah dalam pelbagai situasi. Faham? Faham dengan Okey. jelas sekali. Baiklah, itu sahaja. Seterusnya, saya akan menyambung laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 mempunyai hubung kait dengan FPK dan FPG. Jadi, pertama, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 menyatakan bahawa FPK dikaitkan dengan 3 perkara, iaitu melahirkan orang yang berakhlak mulia, melahirkan orang yang berketerampilan dan orang yang bertanggungjawab, dan mengembangkan lagi potensi individu. Oleh hal demikian, laporan Jawatan Kuasa 79 ini bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan yang digunakan pada masa itu. Dan hasil daripada kajian semula ini, sistem pendidikan diharapkan membolehkan sistem pendidikan yang diberikan kepada rakyat memenuhi matlamat negara, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Profesional lah. Okey. Jadi, antara hubung kait laporan Kabinet 1979 ini ialah guru sebagai penyanjung warisan kebudayaan negara. Apa itu? Jadi, seperti yang kita tahu, guru ini merupakan orang yang membudayakan ilmu pengetahuan. Kerana guru ini ibarat cahaya. Ya. Selain itu, guru juga bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu-ilmu. Kerana guru ini merupakan seorang pendidik dan juga pembimbing. Selain itu, guru juga mencorakkan masa hadapan murid. Betul. Sebab guru yang menunjukkan arah. Sebab guru ibarat acuan. Guru yang mengacukan murid itu. Selain itu, guru juga menanamkan nilai-nilai murni dan teladan yang baik. Kerana guru ibarat ikon yang sempurna di mata pelajar. Betul. Selain itu, yang kedua, guru juga berpandangan progresif dan saintifik, yang mana guru memiliki matlamat dan objektif yang lebih luas. Selain itu, guru juga perlu mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk pengajaran yang iteratif. Maknanya guru ni perlulah berfikiran kreatif dalam PDP art dia ataupun PDP. Selain itu, guru juga perlu fokus mengembangkan lagi potensi murid, seperti dari segi jasmani, rohani, intelek. Dan akhir sekali, guru juga perlu menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Hal ini agar murid itu dapat lebih fokus dan lebih bersemangat dan bermotivasi untuk ke kelas belajar. Ya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.